Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. 178 projek perumahan swasta lewat dan sakit berjaya dipulihkan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Ia membabitkan 20,926 unit kediaman. Bagi tempoh sama, 5 projek perumahan swasta terbengkalai berjaya dipulihkan melibatkan 962 unit kediaman. Sementara itu, KPKT setuju batalkan 3 projek sakit bawah SPNB kerana sudah tidak berdaya maju untuk diteruskan. Projek berkenaan meliputi projek perumahan Makmur Karak Setia Bentong Pahang, Residensi Lana Seremban Negeri Sembilan dan Taman Nusa Idaman Kuala Ping Terengganu. SPNB mendapati ketiga-tiga projek tersebut kurang pembeli iaitu tidak sampai 50 unit terjual daripada keseluruhan 766 unit. Satu kajian kebolehaksanaan akan dilaksana bagi mengukur daya maju sistem rel yang akan dibina di Sarawak. Menteri Pengangkutan menyatakan keperluan itu memandangkan Sarawak belum memiliki sebarang rangkaian rel. Perbincangan mengenainya sedang dilaksana bersama kerajaan negeri berkenaan. 95% daripada lebih 25,719 aduan yang diterima KPDN setakat akhir bulan lalu telah diselesaikan. Jumlah itu membabitkan 24,435 kes. Baki 1,284 kes lagi masih disiasat. Aduan tertinggi membabitkan isu transaksi dalam talian, diikuti isu harga dan perkhidmatan mengelirukan. Kira-kira 116,000 slot pendaftaran perniagaan percuma disedia kepada pelajar IPT. Tawaran hasil MOU antara KPDN dan juga KPT itu membabitkan geran berjumlah 7 juta ringgit. Matlamatnya memberi peluang lebih ramai mahasiswa menceburi bidang keusahawanan dengan memanfaatkan skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP. Jawatankuasa berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ditubuhkan. Ia bagi menangani beberapa isu khususnya ketidaksepadan pekerjaan dalam industri berkenaan. 3 kementerian terlibat ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan. Jawatankuasa itu sudah melaksanakan fungsinya pada peringkat kerja. Selepas ini, rundingan dijangka diadakan pada peringkat Ketua Setiausaha. Penjawat awam Melaka akan terima bantuan khas penghargaan RM300 yang akan dibayar sebelum 10 Ogos ini. Ketua Menteri memaklumkan ia melibatkan 7,190 penjawat awam perkhidmatan negeri, PBT dan badan berkanun kerajaan negeri dengan peruntukan keseluruhan kira-kira RM2.15 juta. Punca pencemaran bau di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram, Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru belum dikenal pasti. Siasatan awal tidak menemukan sebarang kesan pelupusan haram atau pelepasan buangan terjadual di mana-mana premis sekitar kawasan tersebut. Menurut pengarah JS Negeri, pemantauan dilakukan juga mendapati kualiti udara serta sampel diambil daripada tali air serta sungai di kampung tersebut normal. Melaka akan kuat kuasa undang-undang serta wujudkan garis panduan terperinci kepada pemilik haiwan ternakan yang dibiar berkeliaran di negeri itu. Eksekutif Negeri menjelaskan ini bagi mengelakkan insiden melibatkan haiwan terbabit susulan kecuaian pemilik. Peternak juga diseru kawal haiwan peliharaan masing-masing supaya tidak jejas keselamatan orang awam. Bayi berusia 40 hari mengalami pendarahan di kepala selepas dihempas ke lantai rumah dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Sungai Pinang petang semalam. Kakak bayi itu juga cedera di mulut serta patah kaki akibat dicampak dari tingkat 1 kediaman keluarga mereka. Suspek berusia 29 tahun mendakwa terdengar bunyi bisikan sebelum mencederakan kedua-dua mangsa. Seorang pengawal keselamatan maut dipijak seekor gajah liar di sebuah ladang kelapa sawit di Gua Musang, Kelantan semalam. Mangsa Muhammad Marzuki Muhammad Nawi, 42 tahun, meninggal dunia semasa dirawat di Klinik Kesihatan Postbrook. Mayat dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat.
Seorang pemandu lori nyaris maut selepas kenderaan dipandu terjunam bawah jambatan. Menurut Polis Perak, kejadian berlaku awal pagi tadi di Lebuhraya Plus berhampiran Tapah. Ia terjadi selepas kenderaan dinaiki mangsa dilapor terlanggar sebuah lagi lori yang diletak di lorong kecemasan akibat rosak. Mangsa dilapor berada dalam keadaan parah dan dia dibawa ke Hospital Tapah untuk rawatan. 11 ketua isi rumah tinggal Selai Sepinggang selepas kediaman mereka hangus terbakar di Kampung Tanjung Batu Tengah Tawau pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan 4 buah rumah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Satu kebakaran kecil berlaku di Terminal Utama Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Insiden bagaimanapun tidak menjejaskan penerbangan dan operasi lapangan terbang. Menurut Bomber Selangor, panggilan kecemasan diterima pukul 8.30 pagi. Api berjaya dikawal 40 minit kemudian. Punca sebenar insiden sedang dikenal pasti. Dua lelaki dipenjara dan disebat selepas mengaku bersalah menyamun bersenjata seorang warga emas di sebuah hotel di Simpang Renggam 25 Julai lalu. Salah seorang tertuduh turut mengaku bersalah dan atas satu lagi pertuduhan samun berkumpulan terhadap seorang wanita 5 Julai lalu. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Seorang pembantu kedai durian di Bentong Pahang berputih mata apabila wang hasil jualan lesap akibat dirompak. Menerusi rakaman insiden, suspek yang menaiki sebuah kereta secara tiba-tiba memberhentikan kenderaan di depan kedai. Ia kemudian mengacu senjata disyaki pistol mengarahkan mangsa memberinya wang sebelum beredar. Menurut polis, wanita malang berkenaan rugi RM850 dan usaha menjejaki suspek dipergiat. 15 individu ditahan kerana terbabit sindiket penyelewengan minyak masak bersubsidi. Ia hasil serbuan penguatkuasa KPDN di dua lokasi berasingan sekitar Rawang semalam. Turut dirampas 12,000 kilogram minyak masak dan beberapa peralatan. Modus operandi sindiket ialah membeli minyak masak paket bersubsidi sekilogram, kemudian dipindahkan ke tangki dan dibotolkan semula. Ia seterusnya dijual mengikut harga terkini pasaran, bukan harga bersubsidi. Laki warga India dipercayai terlibat kes gangguan seksual ke atas seorang wanita di Manjoy diburu polis. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, pihaknya telah menerima laporan daripada seorang wanita berhubung kejadian di sebuah kedai gunting rambut pada Selasa lepas. Suspek dipercayai telah melarikan diri selepas kejadian berkenaan. Baik, ini perkembangan berkenaan dengan PRU DUN ke-15. Polis buka 16 kertas siasatan semalaman, antaranya melibatkan kesalahan merosakkan bahan kempen calon. Menurut Ketua Komunikasi Korporat Bukit Aman, 5 kertas siasatan dibuka di Selangor, diikuti Pulau Pinang 4 dan Kedah serta Terengganu 3. Manakala satu lagi kertas siasatan dibuka di Negeri Sembilan. Polis juga turut menerima 182 laporan semalam dengan Selangor merekodkan 62 laporan. Dalam hari itu, orang ramai terutama calon dan petugas PRU DUN ke-15 diingatkan agar sentiasa melaksanakan kawalan kendiri jika memiliki gejala influenza. Menurut Menteri Kesihatan, ini bagi mengekang penularan penyakit berkenaan. Segera dapatkan rawatan doktor jika bergejala. PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram, Johor ditetapkan pada 9 September ini. Tarikh penamaan calon bagi kedua-dua kerusi itu pula pada 26 Ogos. Manakala pengundian awal 5 September, 3,370 petugas dilantik bagi mengendalikan kedua-dua PRK. Dana tambahan RM200 juta disedia KUSKOP untuk pembiayaan usahawan informal dan mikro bawah tekun nasional. Ini menjadikan peruntukan bagi tujuan itu bertambah kepada RM800 juta tahun ini. Penambahan dana dijangka memanfaatkan lebih 36,000 peminjam. Setakat bulan lalu, lebih RM511 juta telah disalur kepada 28,506 usahawan. RM400 juta disedia MARA tahun ini untuk pelbagai kemudahan pembiayaan perniagaan. Lebih 50% daripada jumlah itu telah diagih kepada usahawan Bumiputera seluruh negara. MARA bersedia untuk kemuka permohonan menambah peruntukan jika ada keperluan.
Pembangunan baru sektor agri-komoditi dipercayai mampu menambah hasil produk dan pendapatan pekebun kecil sekaligus meningkatkan sumbangannya kepada KDNK negara. Bagi suku pertama tahun ini, sektor pertanian menyumbang 6% atau 22.8 bilion ringgit kepada KDNK negara. 18.5 bilion daripadanya disumbangkan sektor agri-komoditi. Pasukan petugas khas akan ditubuhkan bagi menyimak hal-hal perundangan terutama berkaitan pelaburan dan perniagaan. Penubuhannya dicadang bulan depan dengan fokus meneliti isu-isu perniagaan fizikal dan secara dalam talian. Menurut Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, pemerkasaan undang-undang penting bagi memastikan kejayaan membangun negara bawah kerangka ekonomi madani. Kerangka dasar yang baik dan teguh perlu bersifat altruistik. Ia mengutamakan kebahagiaan dan kebajikan orang lain berbanding diri sendiri. Menteri Ekonomi berkata tindakan itu penting bagi memperoleh kejayaan dalam pentadbiran. Untuk memastikan kerangka dasar berkekalan, ia harus inklusif dengan melibatkan banyak agensi dan pihak berkepentingan. Melaka yakin peroleh pelaburan berjumlah 7.6 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Menurut Ketua Menteri, setakat ini Melaka telah menerima pelaburan hampir 6 bilion ringgit mengatasi sasaran awal 5 bilion ringgit. Beliau yakin bakinya mampu dicapai hasil pelaburan dari China dan Jerman selepas ini. Proton meneruskan trajektori jualan meningkatnya pada bulan Julai selepas 13,326 unit kenderaan dijual bagi domestik dan ekspor. Ia meningkat 16.1% berbanding Julai 2022 sekaligus membantu melonjakkan jualan kepada 90,647 unit dari awal tahun hingga kini. Menurut Proton, ini merupakan tempoh paling singkat syarikat melepasi jualan 90,000 unit sejak 2012 dan penambahan 26.6% berbanding tahun sebelumnya. Satu lubang besar muncul berhampiran sebuah bangunan penempatan di wilayah Hebi China. Ia berlaku akibat banjir menyebabkan bahagian ruang bawah tanah bangunan itu runtuh. Tahap tindak balas kecemasan bencana alam di wilayah itu dinaikkan daripada 3 kepada 2. Pekerja kecemasan menggunakan bot, helikopter dan jentolak untuk menyelamatkan penduduk dan yang terkandas di kawasan banjir besar. Sekurang-kurangnya 20 maut akibat hujan lebat terburuk melanda utara China dalam tempoh lebih sedekat. 20 orang maut apabila sebuah bot terbalik di perairan Uganda di Tasik Victoria. 9 orang berjaya diselamatkan. Pasukan penyelamat dan penduduk tempatan meneruskan pencarian mangsa. Kira-kira 34 orang dipercayai berada di atas bot yang membawa arang, ikan dan makanan segar. Punca kemalangan disebabkan muatan berlebihan dan cuaca buruk. Penunjuk perasaan berhimpun di Bandar Guarujá, Brazil pada Rabu mengecam serbuan polis yang mengorbankan 16 orang di Sao Paulo. Dalam insiden itu, mereka yang maut bertempur dengan pihak berkuasa selepas seorang pegawai polis yang meronda kawasan itu ditembak mati. Kebanyakan yang terbunuh ialah di bandar tepi pantai Guarujá dan Santos. Gubernur Sao Paulo berkata tuduhan kekerasan berlebihan akan disiasat. Bagaimanapun beliau mempertahankan tindakan polis dalam persekitaran berbahaya. Di New Delhi, India, polis meningkatkan rondaan di kawasan kejiranan berikutan rusuhan agama yang mengorbankan 6 orang setakat ini. Pergolakan bermula apabila perusuh membaling batu ke arah parakan agama dan membakar kereta di daerah Noh, selatan New Delhi. Serangan pembakaran dan vandalisme berlaku pada petang berikutnya di Gurugram. Kira-kira 200 perusuh bersenjatakan kayu dan batu merompak beberapa kedai dan membakar sebuah restoran. Seramai 116 telah ditahan polis. Pemimpin baru Niger berkata junta tidak akan tunduk kepada tekanan atau mengembalikan semula jawatan Presiden kepada Mohamed Bazoum yang digulingkan. Ini meningkatkan pertikaian dengan Blok Afrika Barat yang mengancam untuk campur tangan. Komuniti Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ECOWAS telah mengenakan sekatan ke atas Niger. Mereka mengancam mungkin menggunakan tentera jika tidak mengembalikan jawatan Presiden dalam tempoh seminggu. Delegasi turut dihantar ke Niger pada Rabu untuk berunding.
Di wilayah Okinawa, Jepun, 2 penduduk dilaporkan maut ketika taufan Kanun yang membawa hujan lebat dan angin kuat melanda selatan negara itu. 41 orang pula cedera di wilayah Okinawa dan Kagoshima. Kira-kira 116,000 penduduk terputus bekalan elektrik pada Khamis. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Diana Wai untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. PRU Don